Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu kita ketahui bahawasanya buku yang kita pelajari ini bukan satu penulisan yang biasa, tetapi telah disusun oleh waliullah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita ketahui apa saja kitab, apa saja buku yang ada kaitan dengan ilmu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, pengkhususan ini itu pasti ditulis oleh seorang waliullah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah tradisinya ulama yang terdahulu mempelajari akan ilmu ma'rifatullah ini ataupun ilmu usuluddin, diambilnya secara tradisi pengajian talaqi daripada para waliullah subhanahu wa ta'ala pada ketika itu, seperti mana Imam Al-Ghazali mengambilnya daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Begitu juga ulama-ulama kita, sehingga apa yang saya lihat di sini terkandung juga dalam kitab-kitab para alim ulama kita yang terdahulu. Antaranya terkandung dalam kitab-kitab yang disusunnya, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada terkandung di dalamnya. Jadi seorang waliullah bernama Tok Kenali itu, dia seorang ahli ma'rifah, seorang yang sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menulisnya adalah untuknya panduan bagi alam Melayu ni. Walaupun mungkin dalam satu buku yang tidak tebal, nipis saja, tetapi ini semua menunjukkan pada dasar agama kita, pada ilmu usuluddin ataupun akidah, yang kita berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak keluar pun satu daripada dalilnya, hujahnya daripada apa yang dipegang oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila kita mempelajari dasarnya usulnya ilmu ma'rifah itu, salah satunya disusun oleh Imam Muhyiddin Ibn Arabi, ada 71 dasar. Dia sudah ilmunya ma'rifatullah, dan daripada 70 dasar itu, yakni berkeyakinan bagi kita bahawasanya adanya para waliullah subhanahu wa ta'ala yang kita sebut sebagai awliya, para wali-wali, dan berkeyakinan juga bagi kita bahawasanya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala juga dikurniakan oleh Allah dengan karamah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tetapi keistimewaannya itu Allah subhanahu wa ta'ala juga beri pada para Nabi, para Rasul. Jadi oleh kerana dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, keistimewaan itu menjadi karamah. Seperti mana contoh baginda Rasulullah, mukjizat Nabi, Quran turun, Nabi pun baca, Nabi pun hafal, itu mukjizat. Umat baginda Rasulullah, mereka membacanya, mereka menghafalnya, itu karamah. Lidah Rasulullah yang Nabi sabdakan itu adalah mukjizat, mukjizat ilmiah. Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarnya lalu dia pun menghafalnya, lalu dia sampaikan, itu adalah karamah. Dan karamahnya sangat-sangat mempunyai banyak juzuk, bahagian-bahagiannya, sehingga yang perlu kita ketahui bahawasanya berkaitan dengan karamah ini, dia mencari adat. Dia kena kembali balik pada dasar. Kita tidak perlu memandang siapa orangnya yang ada karamah itu siapa, tapi hendaklah kita memandang pada dasar agama kita, berkeyakinan adanya karamah di antara para waliullah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh yang saya belajar dulu antara kitab
Tazkiratul Awliya, Hilyatul Awliya. Ini kitab-kitab karamah para waliullah subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila kita mempelajarinya, kita mengetahui antara karamah para waliullah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh mencari adat sangat luar biasa. Antaranya adalah di antara mereka diberi karamah oleh Allah terbang ke udara, jalan atas air, semayang atas air, semayang atas udara. Hari ini di Basra, besok di Jeddah. Hari ini di Kufah, esok di Mekah. Pada jaraknya 1800 km tu. Ada di antara mereka karamahnya hilang, orang tak nampak. Jadi jangan dipandang siapa, cuma berkeyakinan karamah tu wujud. Dilihat pada dasar. Dilihat pada dasar. Seperti mana contoh Hasan al-Basri, seorang ulama besar, ulama mujtahid, diberi banyak karamah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamahnya ilmu, mengambil ilmu daripada para sahabat Rasulullah, mengetahui banyak ilmu zahir dan batin, mengambil ilmu pada Sayyidina Ali, menyusu dengan Ummu Salamah isteri Rasulullah. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, banyak karamah dia. Jadi karamah ni dilihat pada dasar. Kita perlu melihat pada salafus salih. Itu. Dia ada kawan bernama Simon. Simon tu penyembah api. Dia sembah api 70 tahun dah. Datang Hasan al-Basri selalu dakwah dia. Hasan al-Basri kata, api itu makhluk Allah. Maknanya yang kau sembah tu makhluk, tapi kau kata dia Tuhan. Wahai Simon, cuba kau letak tangan kau dekat api, sebab kau dah beribadah pada api 70 tahun. Takkan dia nak membakar kau lagi? Dia takut tak berani. Aku sekadar sembah api, nak letak tangan dalam api aku tak berani. Lalu Hasan al-Basri ambil tapak tangannya, tangan dia masuk dalam api tu. Dia layu gitu. Terkejutlah Simon tu. Dia kata, Hasan, bagaimana kau buat? Api makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul dia itu Tuhan, nescaya dia tidak akan apa-apakan kamu. Lalu bagaimana tanganmu tak terbakar? Kerana api milik Tuhan. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan membakar diriku di dunia dan juga di akhirat. Itu nama karamah. Akhirnya cerita diringkaskan cerita, kawan tadi pun masuk Islam. Itu karamah. Karamahnya Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, satu zaman dengan Hasan al-Basri. Ini yang saya cerita, karamah ni dasar, kita tak boleh tolak, kita tak boleh gelak ketawa kerananya. Ini di sudut akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu ketika Rabi'atul Adawiyah pergi kat sungai. Lepas tu dia baling sejadah dia. Lepas tu dia semayang. Sejadah tu di mana? Atas sungai. Hasan al-Basri pun tengok. Dia pergi satu tempat, dia pun baling sejadah dia, dia pun semayang atas tu, atas sungai juga. Lepas tu Rabi'atul Adawiyah pada jauh tengok. Dia ambil sejadah dia baling, terapung atas udara. Dia pun lompat naik, dia solat. Kita jangan fikir secara zahir, tapi kita fikir dasarnya karamah tu wujud daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana mukjizat daripada Allah. Lalu terkejut Hasan al-Basri, ya Rabi'ah, bagaimana karamah tu kau mendapatkannya? Ya Hasan, sesungguhnya ikan juga mereka beribadah kepada Allah di sungai. Burung beribadah di atas udara. Lalu yang kita lakukan itu, ikan dan burung telah lakukannya. Betul. Gitu. Rabi'atul Adawiyah, banyak kisah dia. Kemudian pula anak murid kepada Hasan al-Basri, namanya Habib al-Ajami. Anak murid dia pun, tapi anak murid dia lagi hebat pada tok guru dia. Tok guru dia Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu dah ulama mujtahid dah.
Datang seorang perempuan tua ke Habib Al-Anjami. Dia mengadu, "Wahhabib, anakku tak pulang-pulang lama dah. Suatu kebiasaan dia cuti daripada madrasahnya, dia balik kali ini dia tak balik lah, aku risau." Zaman dulu mana ada telefon, ini zaman para salafus salih. Anak-anak dulu belajar jauh-jauh sampai 1000 batu, lama sangat tak balik. Doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala bawa pulang anak aku, gitu. Lepas tu Habib ni bertanya, "Wahai wanita, adakah kau mempunyai duit?" "Ada. Adalah beberapa dirham. Pergi sedekah ke orang miskin." Perempuan tu pun pergi sedekah, dia pun doa. Perempuan tu balik ke rumah, anak dia dah ada ke rumah dah. Dia pun terkejut. "Wahai anak, macam mana kau balik?" "Tak tahulah, saya duduk di pondok mana madrasah. Tok guru kata pergi sana, saya pun pergi satu tempat. Saya nak pergi saja, lepas tu datang angin taufan. Dia bawa saya sampai duduk depan rumah." Logik kata, cerita apa ni? Tamil pun tak macam ni. Gitu. Tak, ini karamah. Itulah maksud dia, luar biasa sangat. Jangan kita, cerita ni betul ke? Tak, cerita ni ditulis di dalam kitab Tazkiratul Awliya Fariduddin Al-Attar. Dia seorang waliullah juga, dan kitab ni kata ulama bahawasanya riwayatnya adalah sahih. Cerita-cerita pelik ni. Habib Al-Anjami. Satu ketika Hajjaj, pada zaman Hajjaj ni dia agak kejam sikit, suruh tentera dia pergi cari Hasan Al-Basri. Sebab Hasan Al-Basri ni ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hajjaj ni kena ikut kepala otak dia, Mu'tazilah, kena tangkap. Lalu Hasan Al-Basri pun lari lah, wali pun lari juga, gitu. Lepas tu dia lari, dia pergi ke rumah anak murid dia, Habib Al-Anjami ni. "Hai Habib, izinkan aku masuk dalam rumah kau, nyorok itu tentera Hajjaj cari aku. Kalau aku kena tangkap, aku masuk penjara lah." Gitu. Ni cerita wali lah ni. Lepas tu Habib tu kata, "Pergi masuk rumah aku. Kalau dia datang, tahulah aku cakap apa." Gitu. Lepas tu tentera tu pun datang tanya Habib, "Nampak tak seorang tua Hasan Al-Basri?" "Ada, duduk dalam rumah aku tu." Dia bagi tahu. Lalu tentera tu pun masuk, pergilah cari, tak jumpa. Tak jumpa pun, mungkin dia dah lari mana dah. Lepas tu Habib tu pun masuk rumah dia, tengok ada je Hasan Al-Basri duduk dalam tu. Hasan Al-Basri kata, "Tentera tu telah sentuh aku 7 kali, tapi tak perasan aku duduk dalam rumah kau. Kau ada amal ke?" "Ya. Aku baca itu kursi 10 kali, aman Rasul 10 kali, Qul huwallah 10 kali. Aku pemohon, ya Allah, lindungilah Hasan." Mana mustajab. Itu adalah karamah. Gitu. Kita pun kalau darurat pun bacalah yang tu 10-10 tu, gitu kan. Itu apa? Itu karamah tu. Apa maksudnya? Orang tak nampak dia. Karamahnya Yazid Al-Bustami, salah satunya dia antara umat baginda Rasulullah di kalangan para rasul soleh. Dia boleh terbang, disaksikan ramai orang. Mana terbang tu wujud sebagai satu karamah. Bahkan Habib Al-Anjami ni biasa berjalan tai. Dia berjalan dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, "Nak pergi mana?" "Nak pergi tu, kat depan tu. Ini kan sungai." "Tak apa, bismillah." Dia pun berjalan. Hasan Al-Basri tengok pingsan dia. Sebab dia pun tak ada karamah macam tu. Dulu-dulu adalah, lepas tu tak ada. Lepas tu adalah setakat di semaya tai pernah. Tapi nak berjalan tak berjaya lagi. Kita boleh karamah kita, naik feri boleh, naik kapal boleh. Karamah kita sekadar itu, tak tenggelam juga. Dan pelik sangatlah para waliullah subhanahu wa ta'ala ni. Salah satu kalam di lidahnya, satu ketika Yazid Al-Bustami ini berjalan dengan orang-orang yang agak taksub dengan dia, nak ikut dia. Habis solat subuh, dia pandang jemaah, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni."
Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku. Lari orang, oh ini tok guru sesat, dia kata mengaku Allah, padahal itu ayat dalam surah Taha, surah Taha. Wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ini ayat Quran. Orang pengikut tu tak tahu tu ayat Quran, padahal Yazid Al-Bustami nak bagi tahu sesuatu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Cerita pelik lagi para wali, ada kalanya dia berjalan, lepas tu jumpa tengkorak manusia. Kat tengkorak tu tertulis summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dia ambil, dia cium. Orang tengok gila orang ni cium tengkorak. Macam kita hari ni lah, amalan cium tengkorak tu sesat. Tapi ni cerita dulu, cium sungguh. Wahai Yazid, mengapa kau cium? Kerana ini adalah tengkorak yang seorang waliullah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun adalah berkaitan makrifah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya wali mengenal wali, walaupun wali itu dah mati, dia tahu itu adalah para waliullah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah antara contoh-contoh kewalian yang sungguh kalau diceritakan memang tak masuk akal. Cerita-cerita terbang lah yang kita tahu, cerita kungfu je, terbang gitu. Waliullah Subhanahu wa ta'ala terbang, hilang-hilang tu biasa. Imam Juluddin Suyuti karamah dia 7 langkah daripada Mesir, 7 langkah bismillah dia dah sampai Masjidil Haram. Itu karamah. Jadi jangan menafikan karamah itu. Jadi yang saya sebut karamah yang tak boleh dinafikan adalah usul dasar. Cuma jangan tengok orang tu siapa, itu je. Memang orang tu cerita sekian-sekian, kita tak tengok orang tu. Yang aku yakin ada karamah, tapi aku tak kata orang tu gitu. Itu ya. Di sudut dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karamah itu wujud. Itu kita tak boleh menafikan. Cuma kita tak tuju ke orang tu je. Contoh dia kata karamah tok guru aku dia terbang. Karamah dia terbang, kita tak mandang tok guru dia, cuma dasar kita, ya karamah tu wujud, memang ada orang boleh terbang izin Allah Subhanahu wa taala.